Okay, tengok pula example yang ini 4.2. Diminta kamu, soalan dia, masih lagi simply supported beam is subjected to the corresponding load and concentrated moment. Okay, dan you ada moment kat sini couple moment Diminta kamu determine the reaction at support A and B. A and B. So pada A ada roller. So kalau roller you akan ada satu reaction iaitu AY. Pada support B you ada pin, macam ni pin dia fit kat sini, dia macam fit kat sini tapi dia ada macam roller kat sini. Bentuk dia macam ni, mesti dia ada pin. So akan ada dua unknown, BY dan juga BX. Okey, dan you ada distributed load 30 km. You kena tukarkan pada point load iaitu 30 darabkan dengan L dia apa? L dia adalah 1.5. So bila 1.5 you akan dapat nanti bersamaan dengan 45 kN. Kedudukan di mana? Half kan? So kat sini berapa kedudukan dia? 0.75 So kita dah sketch. Okay, sebab ini first time kalau bukan maksudnya you tak tahu macam mana nak tuliskan free body diagram, that's why you sketch. Kalau nanti bila you dah biasa nak jimatkan masa, you terus lukiskan you punya actual free body diagram lah. Okay, so free body diagram kita macam mana? Sorry, saya ingat pula. Okay, you akan dapat nanti free body diagram kamu adalah macam yang ini. So sini you akan ada AY. Okay, sorry, kat situ kat ujung dia berada di tengah sikit kan. Okay, dia berada di sini roller. So dia akan ada AY. Okay, yang tadi distributed load you dah tukar kepada point load menjadi 45. Okay, and then you ada moment di sini, dan ni moment dia 45 couple moment kilonewton meter, dan you ada pin pada B. Pada pin pada B you akan ada dua unknown reaction iaitu BY dan juga PX. So sekarang kita tentukan dia punya distance untuk mudahkan kita punya jalan kerja lah. So ini tadi tahu dia separuh. Bila dia separuh dia adalah 0.75. Ni pun 0.75. So distance yang ni masih sama 1.5. Yang ni pun masih sama 1.5. Jadi mulakan dengan penjumlahan moment pada B lah, sebab B ada dua unknown So penjumlahan moment pada B equal to 0. So kalau saya ke kiri, saya akan jumpa moment 45 ikut jam. So akan jadi negatif 45. Okay, bila saya gerak lagi ke kiri, saya akan jumpa daya AY. AY dia akan berputar macam inilah. Okay, berputar macam ini. So dia akan ikut jam. So bila ikut jam dia akan jadi negatif AY. Okay, didarabkan dengan apa? Ni distance dia 1.5 campur 1.5 3 meter. So 3 meter. Okay, apa lagi daya? Bila saya ke kiri lagi, saya akan jumpa 40 kN. Okay, 40 kN. Pergerakan macam mana? Pergerakan dia adalah lawan jam. So bila lawan jam dia akan jadi lawan jam ke ikut jam. Dia adalah lawan jam. Bila lawan jam dia akan jadi positif lah. So positif 45. Distance dia mana? Distance dia adalah yang ini iaitu apa? Inilah 0.7 campur 1.5 campur 1.5. You akan dapat 3.75 equal to 0. So nanti bila you solvekan equation ni, you akan dapat nilai AY kamu adalah 41.25. Okay, tetapi dia negatif. So nak jadikan dia positif, dia akan jadi 41.25 ke bawah lah. Okay, unit jangan lupa unit jangan lupa, kilonewton ke bawah. Okay, and then
Mana lagi sekejap, jadi saya dah nak habis pula. Okey, dah dapatkan moment, kita terus buat summation fx equal to 0. So kalau tengok pada figure ni balik, pada x horizontal, daya yang ada cuma bx. Okey, so bila bx, so bx negatif kan, so negatif bx equal to kosong sebab dia cuma satu daya saja. Okey, sekarang tengok pula. Okey, tengok pula pada summation. Saya buat kat sini lah sebab nak nampak jelas saya punya free body diagram. So dengan assume skala daya kat atas saya positif, so summation Fy saya adalah equal to kosong. So daya apa yang bertindak pada pasti Y? Yang ini dan juga ini. Okey, so negatif 45 sebab kenapa negatif? Ke bawah. Okey, campurkan dengan AY sebab apa? Dia ke atas. Campurkan dengan BY sebab apa? Dia positif ke atas, equal to kosong. So tadi kita dapat nilai AY, masukkan nilai AY itu, campurkan dengan sebab kita masih lagi menggunakan free body yang sama, you kena masukkan nilai AY kamu adalah negatif sebab kalau you perasan AY kamu tu masih lagi ke atas. Okey, so negatif 41.25 campurkan dengan BY equal to kosong. So yang ini sangat penting. Okey, kamu masih lagi menggunakan free body yang lama, jadi masukkan nilai negatif ni. Okey, jangan masukkan ambil positif sebab positif tu dia dah ke bawah. Okey, melainkanlah kalau kamu masukkan nilai dia ke bawah, nanti rasa tak ada masalah. Rasa tak ada masalah kot. Okey, nanti akan jadi tak seimbang pula sebab dia masih lagi free body yang lama. So gunakanlah nilai yang negatif itu. Okey, so nanti you akan dapat nilai BY kamu tu adalah berapa? Kat sini dia akan jadi negatif 86.25 campur BY equal to kosong. So BY kamu akan dapat 86.25 kilonewton. Okey, dah dapatlah semuanya. So you dah dapat BX, AY dan juga BY. Okey. Okey, kita tengok pula example yang seterusnya. Okey, seterusnya pula dia ada lain macam sikit. You ada sorry, ini dah ke atas pula. Dia berlari pula saya punya ni. Okey. Dia kata ni rasuk julur. Rasuk dia tu julur kita panggil kalau English dia apa lupa lah English dia apa. Dah biasa. Okey, tak apalah kita tu. Dia kata minta tentukan tindak balas pada sokong. Dia kata minta kamu abaikan berat rasuk. Okey, berat rasuk. So bila berat rasuk you tak boleh considerkan lah nak cari berat dia, nak tukarkan dia kepada point load and so on. So kalau jenis yang pada A ni macam ni, ini kita panggil sebagai fixed support. So recall balik pada video yang sebelum ini, fixed support you ada apa? Untuk fixed support you akan ada 3 reaction pada Y, pada X dan juga moment. Okey, dan juga moment. So kalau kita sketchkan dia punya reaction X support dia akan jadi AY, AX dan juga moment A lah. Okey, moment A. Dan you ada apa ni, daya yang bersudut lah. Jadi bila bersudut automatik you kena jadikan dia leraian daya lah. So you kena leraikan macam ni dan juga macam ini. So ni akan jadi 30 sin 20. Ini akan jadi 30 cos 20. Okey, so kena lukiskanlah dia punya free body diagram.
Okey, kalau you lukiskan free body diagram, dia akan jadi ni untuk example 4.3 punya example So dia punya FBD dia macam mana? Kita akan lukiskan dia macam ni lah. Okay, FBD dia akan ada AY, AX, moment A. Okey. Lepas tu leraian daya yang tadi tu, yang 30 tu. So sini akan jadi 30 sin 20 darjah. Ini akan jadi 30 cos 20 darjah. Okey, dan you ada daya 40 kN di sini. Dan you ada moment, couple moment di hujung 100. So masukkanlah distance dia. Ni adalah 2 meter, 3 meter, 1 meter. Okey. Biasa distance ni tak berubah kalau you punya soalan tu tak ada distributed load. So bila ada distributed load, dia akan kacau lah you punya jarak bagi setiap force So kat sini kita nak mula mana dulu? Kita akan mulakan dengan DA lah. Okey. Cuma kat sini ada berbeza sikit daripada contoh yang lain. So sekarang kita lihat apa beza dia. So kalau you assume pergerakan moment kamu lawan jam positif, so summation moment A equal to 0. Okey. Masuk summation moment A equal to 0 maksudnya segala daya force atau segala daya, daya force pula segala force yang bertindak pada A, dia akan jadi kosong. Tetapi moment yang ini dia bukan kosong. So dia kena masukkan. So kita akan masukkan yang ni. Kalau you tengok dia adalah lawan jam, full positif lah. So akan jadi positif MA. Sebab MA tu dia adalah unknown. Kenapa? Dia adalah fix. Bila fix akan ada 3 reaction, daya Y, daya X dan juga moment. So MA positif sebab lawan jam. Dan bila saya gerak ke kanan, saya akan jumpa yang ini. Okey, dia akan bergerak macam ni. So dia akan jumpa ikut jam negatif 30 sin 20. D dia berapa? D dia adalah inilah 2 meter. So 2 meter. Okey, 30 cos 20 jadi moment tak? Tak, sebab dia tak ada D. Okey, dia tepat kena pada A. So dia tak ada D dia tiada D. So kita tak ambil. So apa lagi? Kalau saya ke kanan lagi, saya akan jumpa daya 40 kN. So 40 kN pergerakan macam mana? Macam ni lah, lawan jam. So dia akan jadi positif 40 kN. Distance ni mana? Distance ni adalah sepanjang ni lah. Okey, 2 meter dan tambah dengan 3 meter. So akan jadi 5 meter. Okey, so bila saya gerak ke kanan lagi, saya akan jumpa couple moment 100. So couple moment 100 ni dia adalah ikut jam. Bila ikut jam dia akan jadi negatif 100. So ada apa-apa lagi tak? Tak ada kan? So tutup lah, equal to kosong. So bila you solve kat sini, you akan dapat moment kamu pada A adalah 87.74 kN meter. Okey, tapi kat sini jawapannya negatif. So bila negatif bermaksud arah yang asal dia adalah 87.74 kN meter. Arah ni sepatutnya ikut jam. Okey, so dah dapat dah moment pada A, iaitu reaction pada fix. So sekarang nak cari mana? Okey, nak cari penjumlahan daya pasti X equal to kosong. Dengan mengambil kira, saya assume daya ke kanan saya pada pasti X adalah positif. So pada pasti X saya ada AX. AX positif sebab ke kanan. Saya gerak ke kanan, saya akan jumpa yang ini. Sebab dia horizontal kan. Ke kiri akan jadi negatif 30 cos 20 equal tu, ada apa-apa daya lain tak? Tak ada. Tutuplah kosong.
So nanti you akan dapati nilai AX kamu adalah 28.19 kilonewton. Okey, ni dah dapat. Ni pun dah dapat. Okey, apa lagi tak dapat? AY. So AY gunakan summation FY lah. Dengan assume daya ke atas positif, penyumbang FY equal to kosong. So you akan ada apa daya pada Y? Ini dan juga ini. Iaitu AY positif ke atas tolakkan dengan 30 sin 20. Sebab dia ke bawah 30 sin 20. Okey, ditambahkan dengan 40 sebab apa? Sebab dia ke atas. So tambah 40 equal to kosong. So you akan dapat nilai AY adalah negatif 29.74. So bermaksud daya dia yang kamu assume tu salah. So yang betul adalah ke bawah. Inilah dia. Okey. Tu yang triknya. Dan tengok pula pada example 4.4. Okey, 4.4 kat sini pun beza. Sebab you punya distributor load kamu macam ni bentuk dia. Okey, bentuk dia macam tu. Dan you ada bersudut. Okey, condong. You kena jadikan dia dalam bentuk macam ni lah. Dan arahnya pun kena betul lah. Okey, kalau dia macam ni, jadi bila larian dia akan jadi macam ni lah. So ni akan jadi 30 sin 25. Dan ni akan jadi 30 cos 25. Okey, yang ini ini kena pay attention betul-betul. Bahagian ni tengok betul-betul So kalau saya pindahkan di tempat lain, saya tak nak ni sebab nanti akan mengganggu. So macam mana saya nak buat supaya you boleh fokus this contoh. Perlu tak saya ubah dia ke lain. Sekejap ya. Tak boleh lah pula. Okey, boleh kot kalau saya cutkan dia. Okey, saya pindahkan dia ke sini lah supaya senang Saya pindahkan dia ke sini. Okey. So kalau saya pindahkan dia ke sini senang sikit sebab tadi tu dah makan space Okey, kalau you tengok kat sini, kita tengok yang distributor load ni dulu. Okey. So kalau saya keluarkan dia, sebab distributor load you kena tukarkan kepada point load. Okey. So ini akan ada 10 kilonewton per meter. Dia ada dua nilai 4 kilonewton per meter. Okey. So kalau macam ni dia dalam bentuk trapezium, saya akan pecahkan dia kepada dua bentuk, iaitu segitiga dan juga segi 4. So point di sini dia 4. Okey, 4 kilonewton. So kalau saya pecahkan pada segitiga, dia akan jadi sini akan jadi berapa? Dia umpama macam tinggi tau. Yang ni akan jadi 6 kilonewton per meter. Datang dari mana pula lah 6 ni? Iaitu 10 tolakkan dengan 4 kilonewton. Kilonewton meter. Okey. Dalam ni lah 10 kilonewton per meter tolakkan dengan 4 kilonewton per meter. Tu dapat 6 kilonewton per meter. Okey. So bila you pecahkan, dia akan ada 2 point. Okey, sekarang kita akan cari bukan 2 point, dia akan jadi 2 point load. So kita akan cari satu point load dahulu yang pada segitiga. Okey. So ini dia punya W dia adalah 6 kilonewton per meter. So nak tukarkan pada point load, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 6 darab dengan length. Length dia berapa tadi? Lupa pula. 4. So ini adalah 4 meter you punya length. So 6 W darabkan length bagi 2. So 6 darabkan length kamu adalah 4.
bagi dengan 2. So you akan dapati nilai kamu kat situ ada berapa? 24 adalah 12 So 6 kali 4, 24 bagi 2, 12. So kat sini akan jadi 12 kilonewton. So dia punya distance dia berubahlah. Okey, yang kat sini akan jadi L per 3, ni akan jadi 2L per 3. So L per 3 berapa? 4 bagi 3 meter. Yang ni 2 darab 4, 8 per 3 meter. Okey. So kalau ditukarkan, nak simplifykan lagi, dia akan jadi 1.33 meter. Ini 0.67 meter. Okay, nantilah. Ini distance ni yang you akan lukiskan dalam you punya actual free body diagram. So settle untuk yang segi 3, tengok balik pula pada segi 4. Okey. Segi 4 kamu adalah 4 kilonewton per meter. Distance masih lagi 4. So bila tukarkan kepada point load, dia akan jadi 4 kilonewton per meter darabkan dengan length dia berapa? 4. Dia akan jadi 16 kilonewton. Kedudukan dia adalah 2 meter. 2 meter. So kena ingat, distributed load yang bentuk trapezium kena pecahkan kepada segi 3 dan segi 4. Okey, so bila you masukkan dalam dia punya free body diagram, you punya free body diagram akan jadi macam mana? So ini tadi lupa nak ukirkan. So ni adalah pin, dia akan ada AY, dia akan jadi AX, roller pada B akan ada AY. So masukkan dalam you punya free body diagram, lukisan dia akan jadi AY, AX. Okey, sekarang kita lukis yang point load untuk segi 3. So sama je kot, 12 kilonewton. So jarak dia berapa? 1.3 kan. So kat sini, let's say lah sini jarak dia 1.33 meter. Okey, kenapa saya tak lukiskan 16 kilonewton? Sebab 16 kilonewton kalau you tengok jarak dia ni 2 meter. So kat sinilah dia berada. Sini adalah 16 kilonewton. So jarak ni, so 2 meter tolak 1.33 adalah 0.67 lah. 0.67. So ni nanti you check balik lah. Ni saya random ni je ni. Nak senang biarkan dalam bentuk pecahan. So ni dalam bentuk pecahan lah. So kalau saya tekan kalkulator, 4 bagi 3 berapa? 4 bagi 3 1.3, betul. 8 bagi 3 2.67. So 2.67. Okey, 2.67 meter. Okey, yang 0.67 ni mana datang? Sebab kita tahu yang ini kan, bila tengah-tengah kan dia adalah 2 meter kan. Ni pun 2 meter. So sekarang di hujung ni, bagi point load 12 kilonewton ni, di sini dia centroid dia adalah 1.3. So ni ada 1.3. Okey, 1.3. Tetapi 16 kilonewton, kalau you tengok 16 kilonewton, centroid dia adalah 2 meter. So sama je lah. Sebab 1.33 campurkan dengan 0.67, jawapannya adalah 2 meter. Okey. So jarak yang BY, ni sorry bukan AY, ni patutnya BY. So BY, okey, jarak antara ni 2 meter. Okey, dan you ada moment pada C 15 kilonewton meter, dan ini you leraikan tadi 30 sin 25 darjah. Okey, ni akan jadi 30 cos 25 darjah. Okey. So saya padamkan dia punya yang bawah ni. So distance yang ini masih sama, follow yang atas. 3 meter. 3 meter. Okey. Sekarang kita akan mulakan dengan moment DA lah, sebab DA ada 2 unknown. So
Penjumlahan momen pada A equal to 0. So kalau saya bergerak ke kanan, saya akan jumpa daya 12 kN. Pergerakan ni macam ini. So 12 negatif sebab ikut jam. Jarak distance berapa? 1.33. So next daya ke kanan, saya akan jumpa 16 pun ikut jam. So negatif 16 darab dengan berapa distance dia? 2 lah. Okey, 2 sebab 1.3 campur 0.67 akan dapat 2. So kalau saya bergerak lagi ke kanan, saya akan jumpa daya BY. So BY dia akan bergerak macam ni, So akan jadi positif BY darabkan dengan 4 Kalau tengok asas ni 4 ni. Yang 4 ke 6. Okey, 6. Sepatutnya 6, yang ini 4. Betul ke? Okey. Sekejapnya. Betul. So dia akan jadi 6. BY jaraknya mana? 6 Yang ni mungkin saya tak ni. Untuk BY ni tengok pada yang asal. Okey, yang asal D dia mana? D dia adalah ini. Untuk BY. Okey. So 4 campur 2 6. Okey, yang ni akan jadi 6 Okey, yang 16 ni 2 mana? Sebab you tahu tadi 16 kan dari tepi kan? Di 2 ni. Okey. So BY darabkan dengan 6. So kalau saya gerak lagi ke kanan, saya akan jumpa kapal momen 15. So 15 kN meter itu dia melawan jam. So dia akan jadi positif lah. Okey, so bila saya gerak lagi ke hujung, saya akan jumpa yang inilah. So yang ni bergeraknya adalah lawan jam. So lawan jam akan jadi positif. Positif 30 sin 25. So distance nya mana? Distance nya adalah sepanjang beam ni lah. Okey, dia kan kat sini kan. So sepanjang beam ni. So sepanjang beam ni apa? Adalah 4 campur 2 campur 3 campur 3. So dia akan jadi berapa? 12 di situ So distance dia adalah 12 equal to 0. So nanti bila you solvekan semua ni nanti, you akan dapati nilai PY kamu adalah negatif 19.86 kilonewton. So bermaksud yang kita assume ke atas tu salah lah. Ialah ke bawah. Okey. So yang ini nanti you all semua dah ada slide kan. Jadi bukan setakat berdasarkan saya punya video, you cuba buat semulalah contoh dalam slide tu. Sebab tu saya tak bagi jawapan dalam bentuk slide. Minta you all buat dulu nanti. Okey. Dah tengok, dah faham kan, cuba buat sendiri. Okey. So tadi dah saya terdapat BY dengan menggunakan summation moment. Kita akan gunakan summation Fx equal to 0. So daya pada Fx apa dia? Iaitu ini dan juga ini. So Ax kita ke kanan positif lah. So Ax tambahkan dengan ke kanan 30 cos 25 kan. So 30 cos 25 darjah bersama dengan kosong. So Ax kamu akan dapat negatif 27.19 kilonewton. So maksud daya dia adalah ke kiri lah. Okey. Okey, sekarang dah dapat BY Ax. Kau apa yang tak dapat lagi? You akan dapat Fy. Kau tak akan dapat. Nak cari Fy. So Fy. So bila buat, tengok balik pada free body diagram. Saya tak nak lah saya punya screen ni ke atas ke bawah, takut pening So nanti kalau you tengok balik, kalau you buat sendiri, tengok balik you punya free body diagram, you pada Fy you akan dapati equationnya adalah AY tolak 12 tolak 16 campur BY campur 30 sin 25 equal to 0. Okey. So masukkan nilai AY tolak 12 tolak 16. Tetapi BY kita dah dapat BY kita adalah negatif 19.86. Masukkan dia nilai negatif campur 30 sin 25 equal to 0. Okey. So bila you solvekan equation you akan dapati nilai AY kamu adalah
35.18 kilonewton. Okey, settle. So perbezaan dalam example ni adalah yang ini. Triknya yang mana? Yang ini. Yang ni. Okey. Jadi saya tinggalkan example 4.6. Saya nak you all buat sendiri berdasarkan example-example yang saya telah terangkan. Sebab yang ni tak ada beza pun. Yang ni kita dah bincangkan dah. Cuma kat sini saya bagikanlah key point dia. Kalau key point, kalau you tengok, saya sketchkan dia punya free body diagram. So kat sini you akan ada soalan ni salah sebab dia kata determine reaction at support A and B. You tak ada dah kat sini A and B. You cuma ada satu support je. So yang ni B ni tak ada. So anggaplah ni you punya A. Okay. So A kamu ni adalah fix. Dia berbentuk fix. Kalau kamu rajam macam ni, dia bentuknya fix. So bila fix, bila dia fix, dia akan jadi 3 reaction lah, iaitu AY, AX dan juga moment A. Okay, let's say lain adalah A kan, moment A. Jadi ada 3 unknown ni lah. So yang ni boleh follow pada contoh yang lain punya example. Saya nak you all buat semua, buat sendiri. Okay. Soalan-soalan example yang saya terangkan ni adalah biasa yang jenis-jenis yang famous. Okay, terutama yang ada distributed load. Sangat famous. Dia ada distributed load tu pula ada bentuk segitiga, segi empat, dan dia ada conventional couple moment. Kena go through Dan juga example 4.7. Example 4.7 sebenarnya sama dengan example yang first kita bincangkan. Cuma kat sini dia terus daya. Kalau letak yang tadi dia bentuk segitiga kan. Sama je. So you kena buat sendiri. Tengok macam mana So nanti next video kita akan tengok kepada friction lah. Last subtopic dalam chapter 4 ni. Okay, thank you.